35. Apa dia? 35. Apa dia? Dalil sifat sama Allah Ta'ala. Apa bukti yang Allah ni mendengar? Apa nak bukti? Kita dah percaya dah, kita orang beriman. Tak boleh. Syarat orang yang nak kenal Allah mesti etikat putus. Mesti ada 3. Kepercayaan ni mesti putus. Jadi untuk mendapat kepercayaan yang putus, kita mesti dengar huraian-huraian yang terang dan jelas. Kedua, muafakat dengan yang sebenarnya, sama dengan perjalanan Nabi. Ketiga, dengan dalil bukti. Sebab hati daripada kita, akal pada kita. Jadi kepercayaan tu mesti keluar dari hati sendiri, bukan ikut orang. Orang kata Allah mendengar, yelah kita pun percaya Allah mendengar. Apa bukti Allah mendengar? Kurang-kurang cara ringkas, baru diiktiraf kita mengenal Allah. Kalau kita tak ada bukti, kita dipanggil orang yang taklid, ikut orang. Ini tauhid, satu ilmu yang tak ada boleh lepas dari diri seorang. Tapi ibadat, malam ni apa ibadat yang buat? Bayang, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, tidak. Tapi tauhid, tak boleh cakap tidak. Tak boleh cakap tidak. Setiap detik mesti ada tauhid. Sekan Allah. Sebab iman kita sah kalau yang diisi dalam iman tu akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan betul dan benar. Baru iman tu sah. Bila iman sah, baru amal ibadat kita sah. Tapi kalau iman kita tak sah, amal ibadat kita tak sah. Apa pasal iman tak sah? Kita tak isi dalam iman tu dengan kepercayaan tauhidkan Allah. Sebelum kita lanjutkan, perkara ni penting. Kita sudah kenal alam di Masjid Ansar yang lama. Dah rubuh dah. Jangan pelajaran tu pun dah ikut tertimbus kat situ. Kita dah kenal alam. Allah alam. Dah kita tahu. Dan kita sudah kenal perkataan ilaha, Tuhan. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Siapa tu Tuhan yang bersifat ketuhanan? Kita sudah kenal syirik. Apa itu syirik? Etikat dalam hati. Kita nak mandi air kemenyan ke air bunga ke air lima, apa tak jadi syirik. Kecuali etikat kita, air itu boleh tolak sesuatu bahaya atau datang suatu manfaat. Seperti orang dulu mandi tempayan, wafak dalam celup rendam kat tempayan pada akhir Rabu bulan Safar. Itu syirik tau. Pasal apa? Mandi tak syirik. Tapi niat dalam hati, itu mandi tu hilangkan semua balak. Jadi air tu ada kuasa. Na'udzubillah. Etikat nak jaga. Awak nak buat apa, buatlah. Penyapu lidi keliling rumah awak nak taruh, tak syirik. Tapi satu batang penyapu lidi boleh jadi syirik. Tak pasal boleh jaga pintu, tolak segala bahaya. Maghrib taruh bawah buayan untuk jaga budak pula. Jadi jin-jin takut dengan penyapu lidi tu. Kalau hari Sabtu, hari Minggu, taruh bawang lada untuk tahan hujan. Etikat macam itu nak mesti. Orang dulu nak rebus batu, anak batu suka hati awak lah. Banyak-banyak rugi minyak, membazir. Tapi tak ada apa, suka-suka nak rebus, okey. Tapi kalau hati awak rebus batu tu nak tahan hujan, jangan hujan turun, nak takutkan hujan, bismillah, habislah. Jadi kita buat sesuatu, takkan buat begitu saja tanpa kita ada tujuan, ada niat. Mesti ada niat, mesti ada tujuan. Jadi itulah kalau kita ikat dalam hati kita, selain dari Allah mendatangkan manfaat atau mudarat, itu syirik yang terang.
Tapi syirik yang banyak orang tak perasan, menduakan Allah dalam ibadat. Menduakan Allah dalam ibadat. Dulu saya terangkan iktikad. Sekarang kita buat suatu ibadat bukan kerana Allah. Itu pun syirik. Itu pun syirik. Allah beritahu dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Shadaqallahu azim. Barang siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, nak jumpa Allah tak? Kalau kita dapat jumpa Allah, Masya-Allah, ada kebaikan pada kita. Tapi ada manusia Allah halau, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Pergi wahai orang yang berdosa, Allah tak nak jumpa lagi. Dah tak perlu jumpa. Jadi Allah beritahu siapa nak jumpa Allah. Kalau siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, dua je. Pertama, falyamal amalan salihah. Buat amal salih. Kedua, jangan syirik dalam ibadat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dalam ibadat kepada Tuhannya akan sesuatu. Maksudnya suatu ibadat yang patut awak tujukan kepada Allah, awak sudah kerok ke lain. Syirik. Syirik. Jadi syirik ni bukan kata kita iktikad selain dari Allah mendatangkan manfaat dan mudarat, selain dari Allah boleh beri kita sesuatu hajat. Bukan itu je syirik. Syirik juga kalau kita punya ibadat yang untuk Allah, patut tuju pada Allah, kita dah tuju pada yang lain. Na'udzubillah. Itulah yang dikatakan syirik. Mati syirik, kekal dalam neraka. Dah ada ayat dalam surah Al-Bayyinah, confirm. Jadi syirik tu kat mana? Dalam hati. Dia bukan di luar. Sama ada awak percaya selain dari Allah boleh mendatangkan satu kebaikan atau menolak satu kejahatan, atau awak syirik dalam beribadah kepada Allah. Buat ibadah patut pada Allah kerana yang lain dari Allah. Na'udzubillah. Jadi itulah dikatakan tauhid ni satu ibadah, satu pelajaran yang kita perlu ulang sebab dia iktikad, dia tak ada praktikal. Kalau awak belajar fikir, dalam bab fikir awak salah katakan, apalah yang macam satu hamba Allah tu, dia angkat uduk, dia basuh muka, kemudian dia sapu kepala, kemudian dia basuh tangan. Tak sah, tak tertib. Rukun uduk mesti tertib. Jadi dia kena kabak balik. Okeylah, boleh diperbaiki. Tapi dalam tauhid, kalau awak dah salah iktikad, tak ada kabak lah. Pertama. Kedua, awak tak sadar awak punya iktikad salah. Na'udzubillah. Kalau dalam fikir, kadang-kadang kita boleh taklid pada mazhab yang lain dari Syafi'i. Tapi kita mesti tahulah hukum hakam tu. Macam sentuh kulit dengan kulit kat Mekah tu, orang lelaki dan perempuan tak batal wuduk. Itu mazhab Hanafi. Tapi awak mesti tahu cara angkat wuduk Hanafi, yang mesti sapu seluruh kepala. Batal wuduk muntah, makan daging, muntah, itu Hanafi batal wuduk dia. Jadi kita boleh taklid. Tapi dalam tauhid tak ada taklid. Satu iktikad ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada itu tidak diterima. Nanti kita dah dengar Qadariyah lah, Jabariyah lah, Syiah. Iktikad satu. Dari zaman Tok Adam sampai hari kiamat. Dari zaman Tok Adam sampai hari kiamat, iktikad sama. Kalau kita iktikad sekarang ni Allah itu ada, tidak dari sesuatu, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, itu juga Tok Adam iktikad kan? Allah tu satu. Sama. Bukan Tok Adam iktikad lain, kita iktikad lain. Dalam iktikad tak ada perubahan sampai hari kiamat. Tapi dalam hukum hakam, Nabi Adam diperintahkan Allah kahwin adik-beradik, satu mak satu bapa. Itu zaman Nabi Adam. Pasal Nabi Adam lahirkan anak ni kembar.
lelaki perempuan, lelaki perempuan. Jadi lelaki yang pertama kahwin dengan perempuan yang kedua, perempuan yang pertama kahwin dengan lelaki yang kedua. Syariat Nabi Muhammad SAW tu saya nak kahwin adik-beradik. Kahwin dua beradik satu masa pun tak boleh. Satu masa dia kahwin dua-dua. Kahwin kakak, kahwin pun tak boleh. Jadi hukum hakam tak sama, ikut sesuai dengan keadaan zaman. Tapi tauhid tak boleh tak sama. Sebab Tuhan tu satu. Itulah Tuhan tu Adam, dan itulah Tuhan kita satu. Tak ada perbezaan. Jadi hakikat mesti sama. Jadi itulah sekarang kita nak fahamkan ni. Apa bukti Allah tu mendengar? Apa bukti Allah tu mendengar? Kita sebelum sampai kepada bukti, sikit kita nak ulas. Apa yang dimaksudkan mendengar tu? Ni dah belajar dah. Tapi itulah saya katakan tauhid ni belajar pun macam belum belajar lah. Pasal dia akidah tau, dia bukan ada praktikal. Yang ada praktikal kita tak payah belajar lagi. Awak dah pandai belum belajar sembahyang gerhana? Dah buat, dah ajar orang. Bayang gerhana, bulan, ganam, ada tak? Tak payah ulang lagi. Jadi kita dah buat, kita tak payah ulang. Kalau ulang pun ringkas saja, kita lupa lama tak buat. Tapi akidah ni kita tak ada praktikal, tak ada perbuatan. Jadi sekarang awak kata asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi bahawa tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Aku nak saksi. Jadi bila kita nak saksi, kita mesti tahu, kita mesti kenal, kita mesti ada bukti. Ni yang kita dah dengar lah yang telah lalu. Tapi seorang pun tak nak jawab. Bila kita kata aku nak saksi, kita mesti tahu apa yang kita nak saksi. Kita mesti kenal apa yang kita nak saksi, dan kita mesti ada bukti. Sekarang awak mengaku tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, iaitu tak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Apa tu sifat ketuhanan? Istirna dan iftikar. Tu minggu bila kita belajar? Minggu ketiga Minggu kedua. Terkaya dari sekian alam berhajat kepadanya. Ini sifat ketuhanan. Jadi sekarang apa yang awak isi yang namanya Allah? Ini pun saya ingat saya dah terangkan apa arti Allah, Rabbi, Ilahi, ya Tuhan. Kau ada tak? Tapi agak-agak ingat-ingat lupa lah Tapi kita tak boleh ulang-ulang sangat. Nanti kita nanti tak habis nanti. Jadi sekarang kita nak fahamkan awak kata Allah. Apa yang awak isi dalam etikat awak, kepercayaan awak tentang yang namanya Allah. Namanya Allah. Dia mendengar. Mendengar macam mana? Mendengar macam mana? Mendengarlah. Pendengaran dia sama makhluk tak sama. Jadi apa yang awak isi dalam kepercayaan awak tentang Allah tu mendengar. Mendengar macam mana? Mendengar yang macam mana? Jadi kita mesti isi dalam etikat kita, Allah tu mendengar tidak melalui perantaraan seperti telinga atau seumpamanya. Allah mendengar sama ada suara atau tak ada suara. Semua Allah dengar. Allah mendengar sama ada suara atau tak ada suara. Kita dengar hanya yang ada suara saja. Yang tak ada suara, kita cakap saja kita tak dengar. Sebab awak kalau ibadat mesti ada niat. Niat tu yang telinga tak dengar. Kalau telinga dengar, bukan nama niat. Mesti jatuhkan niat pada mula ibadah yang rukun, yang fardu. Kita laksanakan sertakan niat. Cakap dalam hati. Allah dengar. Sama ada suara atau tak ada suara.
Sebab bukti dia Allah dengar. Allah suruh kita ibadat, tak mau lafaz. Niat dalam hati yang jadi nyawa ibadat. Ibadat yang tak ada niat tak sah. Jadi mesti niat. Kemudian niat tu dalam hati, tak lafaz. Tunjukkan Allah dengar apa yang ada dalam hati kita, sama ada suara atau tidak. Ini yang kita mesti isi dalam iktikad kita, dalam sifat yang wajib bagi Allah sama. Sebab kita kalau terus dalil, awak tak tahu, awak terpinga-pinga. Mesti fahamkan balik apa yang dimaksudkan Allah mendengar. Dengar yang macam mana? Ini perlu. Jangan sampai awak punya kepercayaan mengiktikadkan mendengar Allah sama dengan makhluk. Syirik. Itu pun syirik. Tauhid, apa yang ada pada Allah tak boleh ada pada yang lain dari Allah. Apa yang ada pada yang lain dari Allah tak boleh ada pada Allah. Tauhid kan? Apa yang ada pada Allah tak boleh ada pada yang lain dari Allah. Apa yang ada pada yang lain dari Allah tak boleh ada pada Allah. Jadi tak sama. Jadi Allah mendengar meliputi sama ada suara atau tidak. Itu yang kita mesti isi. Selain dari Allah tak boleh, mesti ada suara. Ada suara ni pun kadang-kadang tak dengar, tak perasan, kurang dengar. Kemudian Allah mendengar semua yang ada suara atau tak ada suara, asal ada berkata-kata, semua Allah dengar serentak satu masa. Serentak satu masa. Tik ini berbanyak cakap, ada suara atau tidak, manusia atau binatang, keseluruhan semua Allah dengar terang jelas. Ini sifat ketuhanan yang kita tak boleh fikir macam mana. Kita ada dua lubang telinga, dua orang datang cakap, kita tak dengar. Ini cakap tu kadang-kadang saya bingung. Ini bertanya, belum habis dia ni pun datang potong cakap, tanya, dia ni bercakap, mana satu jawab. Tak faham. Pada dua lubang telinga. Kita boleh satu je. Allah seluruh alam, 7 petala langit, 7 petala bumi berkata-kata, semua Allah dengar terang jelas satu masa. Ini sifat istighna. Ini sifat terkaya yang tak boleh ada kepada yang lain dari Allah. Ini sifat ketuhanan yang kita pun tak boleh fikir macam mana Allah boleh dengar semua yang ada berkata-kata dalam satu masa. Dalam satu masa serentak cakap. Pendengarannya tak salah, tak kurang. Kita makin hari makin kurang. Bukan makin kurang aja tu. Saya kata orang tua, orang muda pun sekarang dah pekak badak. Terutama di tengah semayang. Di tengah semayang tak badak datang tu. Awak baca Fatihah, awak dengar tak? Awak baca ke awak baca dalam hati? Bacakan, lafazkan. Telinga dengar tak? Nah, yang dengar kering-kering kat luar. Yang dia dengar ada orang seduk lauk, buka biuk, tu jauh dia dengar. Yang sini tak berapa inci ni tak dengar. Kadang-kadang amin. Kadang-kadang rakaat yang ketiga cik baca surah. Lakum dinukum waliyan ini. Rakaat yang ketiga baca. Kadang-kadang ayat awal ajar. Kadang-kadang beri salam tau. Assalamualaikum. Tak batal. Masuk balik dan sembahyang. Allah pun tahu kelalaian kita, kelemahan kita. Jadi kalau kita dah layak salam, tapi tak cakap lah. Jangan cakap, jangan batalkan. Kalau kata Allahu Akbar, aku masuk balik dan sembahyang. Sambung lagi dulu. Tak batal. Asal awak salam tak sengaja. Hayal. Nak pergi Malaysia, 2 rakaat dah sampai dah. Nak pergi Melaka dah sampai pergi Hang Tuah. Jadi sini jalan terus. Pasal dia ada dis tau. Habis Dua Majid, kalau sampai situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sendiri jalan. Kita tak payah tu. Subhanallah, macam mana tu kekurangan dan kelemahan kita. Itulah dikatakan kita bercakap, kita tak dengar. Apalagi
cakap orang lain yang tak ada suara. Tapi Allah, tu yang cakap tadi, tak salah pendengarannya, tak kurang pendengarannya, tidak ada tidak ada yang tak didengar lah. Itu sifat ketuhanan, sisi dalam iman kita. Tak ada satu yang Allah tak dengar. Semua Allah dengar. Itulah bukti dia kita disuruh niat. Bukti dia kita boleh doa dalam hati. Tak mesti awak lafaz. Saya dah terangkan bila awak datang belajar ni, doalah minta, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, berilah aku taufik dan hidayah, berilah aku faham dalam pelajaran tauhid. Semua belajar aku boleh faham, tapi tentang tauhid ni pening lah. Ada Allah tu ada, tidak didahulu oleh tak ada, adalah tak ada, apa benda pun tak tahu. Tu sampai ulama tauhid ni ada cakap, ada satu mu'allaf tu belajar, sampai dia dah boring agaknya. Dia kata, tuan guru cakap ada, tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Dia tak faham, dia pening. Jadi inilah tauhid. Kita doa minta supaya Allah beri kita fahaman yang sempurna, kerana itu semua adalah dari Allah. Baik. Sekarang cara ringkas kita sudah faham ni arti sama. Sekarang apa bukti Allah mendengar? Walaupun tadi kita dah kata kita cakap dalam hati pun Allah dengar, kita niat pun Allah dengar, tapi kita nak lebih terperinci. Sebab apa yang saya dah katakan, kita selalu mesti ada azam, usaha, doa. Doa ni tak mesti lepas semayang saja, tak mesti ya Allah, ya Tuhan, dalam hati. Tapi sini bukan masjid, ni musalla. Musalla, orang uzur pergi sana pun boleh jalan, boleh duduk. Awak niat iktikaf tak sah, awak semayang tahiyatul masjid tak sah. Jadi Nabi ajar kalau masuk masjid minta rahmat, keluar minta kurnia. Tapi sini pun walau bukan masjid, kita bila datang satu kebaikan, kita boleh minta rahmat. Awak nak semayang, awak minta rahmat. Habis semayang, awak minta kurnia. Awak nak sedekah, awak minta rahmat. Habis sedekah, awak minta kurnia. Jadi kita boleh kiaskan bukan masjid saja. Apa kebaikan kita nak buat, minta rahmat Allah. Sesudah itu minta kurnia Allah dalam hati aja. Kita nak datang, ya Allah berilah aku rahmat-Mu, dapat aku ilmu yang memberi manfaat. Bukan kita nak datang bercuma gini saja. Ada sesuatu yang berfaedah pada diri kita. Sebab kita dah fikir kita ni bukan hidup dunia ni berterusan. Tak berterusan. Nabi beritahu dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadikan hidupmu dalam dunia seperti orang yang dirantau orang yang merantau, atau orang yang musafir dalam perjalanan. Kita sekarang merantau kat Singapura ni, kat Singapura pula, kat dunia. Kita merantau kat dunia ni, ada anggaran kan? 100 tahun, 200 tahun, tak apa, tahu aja, tak salah. Tak tahu. Akhirnya kita mesti balik negeri asal kita. Jadi orang yang merantau, biasanya dia punya fikiran tak ada lain tau, nak buat bekalan, pasal nak balik negeri asal. Ni bukan negeri dia, bukan tumpuannya, tempat yang dia rantau. Dia akan kumpul untuk dia balik. Yang dia tengok orang balik seorang-seorang, tak bawa apa benda, harta, keluarga, pangkat, semua tinggal. Jadi dia usaha untuk bawa balik negeri asal dia. Dia berusaha cari buatangan-buatangan yang akan dia tunjukkan besok di akhirat. Aku selama dalam dunia, inilah aku punya amalan. Bangga tau. Besok di akhirat, orang yang buat amal tadi, aku dalam dunia dulu inilah amalan aku.
Dan kata Nabi, atau orang yang dalam perjalanan. Memang kita sekarang dalam perjalanan, makin kurang baki, makin kurang baki, kita tak perasan. Tak perasan. Dulu sebelum kita tutup belajar, ada 2 bulan baki kat azan. Kan dah buka, dah merusut tu 2 bulan. Subhanallah, ini Nabi pesan, jadikanlah dirimu dalam dunia ni seperti orang yang merantau atau orang yang dalam musafir, dalam perjalanan. Ingat, negeri yang kita mesti nak balik satu hari nanti. Jangan kita kesal yang tak sudah. Nabi kita Muhammad SAW, di malam saya tak berikan dalil lah ya, dia ambil dalil larat. Nabi kita Muhammad SAW, dia dapat wahyu Nabi. Tapi bila ada tugas, sampaikan kepada umat, tabligh, Rasul. Jadi tiap-tiap Rasul, peraturan Rasul, dia bila diberi tugas suruh sebarkan dakwah, dia hendaklah mengaku, saya ni pesuruh Allah, saya ni Rasulullah. Buat pengakuan. Kemudian bila dah buat pengakuan, ada mukjizat untuk membenarkan pengakuan, perkara yang luar biasa. Dan tiap-tiap Rasul ni ada satu doa. Bila Allah jadikan dia Rasul, satu doa mustajab. Semua Nabi dah gunakan dalam dunia. Nabi Nuh kat tangan, jangan tinggalkan satu orang kafir dalam dunia. Doa mustajab. Doa mustajab. Tak ada satu orang kafir yang tinggal lagi. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, doa mustajab tu Nabi tak nak ambil dalam dunia. Nabi simpan besok di akhirat, di hari yang diperlukan. Jadi ini satu pengajaran pada kita. Kita tak ada doa mustajab. Tak ada mustajab pun saya rasa tak simpan kat akhirat dan tak kat dunia. Tapi kita ada amalan-amalan yang kita boleh buat, yang kita boleh simpan besok di akhirat. Dalam kita punya buku doa, doa selepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib, ada syahadat tu, marhaban bi malaikatil laili, marhaban bi malakainil karimainil uktuba fi sahifati ana asyhadu la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh wa asyhadu anna jannatahu wa narhaqun Muhammad. Akhir sekali apa kita kata, Allahumma inni audi'uka liyaumi hajati ilaiha. Ya Tuhanku, syahadat-syahadat yang aku baca tadi, aku simpan di hari yang aku perlukan. Di hari yang aku perlukan. Aku mengaku semua benar, ini aku simpan di hari yang aku perlukan. Jadi di sini juga kalau kita ada satu amalan, tapi amalan yang bukan biasalah. Kalau sembahyang semua orang ada, puasa semua orang ada. Yang agak-agak lain sikit, awak kata dengan Allah, ya Allah, amalan ini aku simpan besok di akhirat, di hari yang aku perlu. Pasal di sana dah tak ada benda lagi yang boleh tolong kita. Tapi kalau kita simpan amalan ni, amalan macam mana? Misal katalah kita ada mak, kita ada adik-beradik yang ramai, dan adik-beradik ni tak boleh peduli mak. Tapi kita bakti dengan mak, kita bela dia dengan penuh kasih sayang, dengan ikhlas, tanpa kita sakit hati dengan adik-beradik yang lain. Amalan ni kita rasa satu amalan ni, boleh simpan besok di akhirat. Aku simpan ya Allah besok di akhirat, di hari yang aku perlukan. Aku bakti kepada ibu. Boleh? Tu yang kita dah dengar ceritakan, orang yang bakti kepada ibu jadi wali tau. Dia batu yang besar tertutup pintu gua, dengan doa dia ni pintu gua tu, batu tu bergerak sendiri. Wali tu. Apa amalan dia? Dia ada ibu, dia selalu beri ibu dia minum sebelum ibu dia tidur, minum susu. Satu hari dia pergi gembala kambing agak jauh, terlambat, ibu dia dah tidur. Dia bawa susu, ibu dah tidur. Tak kejut tau, tunggu. Orang bodoh lah ni. Takut je kat situ, dia bangun, dia minum lah. Yang kau tak tidur, tersangka tidur je lah. Dia sedap tidur, kau tak tidur. Ni orang sekarang yang cerdik pandai lah.
tapi dia ikhlas. Dia tunggu apa ibu dia bangun. Kalau ini amalan kau terima, ya Allah, lepaskan kami dari kurungan. Bergeraklah batu. Jadi ini baru dunia. Besok di akhirat kita terkurung di masyar. Kalau ada satu amalan yang agak orang tak buat lah. Satu lagi, orang yang dia 3 orang Nabi beritahu. Satu lagi pula amalan dia ni ada pekerja. Pekerja ni sudah habis kerja, tak mau ambil gaji. Kalau kita lah untung, dia tak nak ambil, kita nak ngapur, kita tak nak bayar. Tak nampak muka hidung dia. Tapi jujur orang ni, dia gaji tu dia belinya anak kambing. Allah nak uji dia, anak kambing tu biar. Dia biar, orang tu datang. Aku nak gaji aku. Ini semualah gaji kau. Kau jangan main-main. Aku nak gaji aku. Yelah, pada kita yang bijak, ambil 2 ekor jual dan kasihkan gaji dia. Apa kasih semua tu? Bila cakap ini diceritakan dari anak kambing tadi dia bela jadi biak gini, ini semua hak kau. Orang tu ambil tanpa patutnya kasihlah separuh bagi 2 saya dah penat sela. Orang ni ikhlas. Pada kita bodoh ikhlas. Waktu bergerak dengan amalan macam ni. Jadi di sini kita ambil fahaman. Kalau kita boleh buat satu amalan, itulah saya katakan amalan tu ikhlas, istiqamah tau, berterusan. Misal kata ada anak yatim yang susah, kita kasih dia bulanan beras ke makanan yang tetap dengan ikhlas. Itu pun kita boleh cakap dengan Allah, ya Allah, aku simpan amalan aku ni besok di akhirat. Hari aku perlukan. Jadi amalan-amalan yang agak orang lain tak buat, awak buat, yang awak boleh pertaruhkan besok di akhirat. Sebab kita mesti fikir betul-betul balik ni dunia merantau, ini musafir, kan balik ke tanah air kita. Apa awak punya bekalan yang dah awak siap kat sana? Sebab Nabi pesan, ingat kita punya tempat balik. Jadi buat bekalan sekarang ni. Jangan hayal dengan dunia saja. Dunia ni ada kesudahan. Tengok sekarang belum lagi kiamat Allah tunjukkan macam-macam apa gempa lah, ini apa tsunami lah, macam-macam bencana alam. Kalau kiamat, lagi hebat. Tak ada pertolongan lagi. Jadi kita berhenti sini, nanti kita boleh sambung terus kepada dalil. Wallahu a'lam bi Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa qina innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana wa li hadirina abwabal khair wa abwab barakah wa abwab ni'mah wa abwab rizqi wa abwab quwwati wa abwab sihhati wa abwab salamah. Salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin.